Hai, anda bersama kami di Amans. Mulakan tahun ini dengan telefon baru daripada Oppo, iaitu Oppo Reno 5 di Malaysia dengan kotak yang nampak lebih minimalis dengan warna yang menarik ini. Kami telah dibawa oleh Oppo untuk mencuba sendiri hasil gambar dan video peranti ini di kawasan sekitar Kuala Lumpur yang penuh dengan mural yang cantik-cantik belaka. Okey, baiklah. Sebagai permulaan, kami harus ceritakan sedikit mengenai peranti ini yang mempunyai rekaan yang secara jujurnya hampir sama sahaja dengan pendahulunya, tetapi yang membuatkan ia sedikit berlainan adalah panel belakang yang rata dan seakan matte finish yang membuatkan anda terasa seperti menyentuh permukaan berpasir lagi unik. Warna yang sungguh menawan apabila disilaukan dengan cahaya matahari yang terang menambahkan lagi keseronokan memiliki peranti Oppo ini. Skrin hadapan yang berukuran 6.4 inci terasa cukup besar apabila berada pada tapak tangan. Rekaannya yang cukup nipis ini akan membuatkan anda tidak merasa yang ia adalah sebuah peranti yang besar. Tambahan lagi, anda mungkin lebih syorkan badan yang nipis tidak seperti peranti-peranti lain yang mungkin mempunyai skrin yang lebih kecil tetapi tubuhnya yang lebih tebal untuk menempatkan bateri besar seperti 4000 ataupun 5000 mAh. Ia turut menyokong kadar segar semula 90Hz yang boleh diubah pada tetapan, membuatkan kesemua sistem terasa lancar apabila digunakan sudah tentunya. Selain daripada itu, di bahagian bawah terdapatnya port sambungan USB Type-C, pembesar suara mono dan sudah semestinya port sambungan bicara audio untuk peranti kelas pertengahan seperti biasa. Kemaskini yang Oppo telah lakukan pada peranti ini sudah tentunya anda dapat rasakan seperti kamera 64MP utama yang berjanjikan ketajaman gambar yang cukup baik terutamanya dalam keadaan matahari yang cukup terang. Kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsi kamera yang turut tersedia padanya. Yang pertama adalah AI Scene Enhancement. Apabila anda ingin menangkap gambar, secara asasnya ia akan dapat mengesan jenis gambar yang anda mahu tangkap seperti landscape, portrait, langit dan sebagainya. Ia akan mengeluarkan perkataan menunjukkan bahawa tetapan yang sepatutnya akan diletakkan pada gambar tersebut agar kelihatan lebih cantik. Seterusnya adalah Portrait Beautification. Ia adalah sebuah fungsi yang akan mencantikkan lagi apabila ingin menangkap gambar portrait. Kebiasaannya, kamera hanya memfokuskan blur pada bahagian belakang, maka tiada pilihan tersebut dan kini ia terus ada pada peranti ini ketika menangkap gambar portrait. Fungsi Night Flare Portrait pula akan mempunyai kebolehan membuatkan warna sesebuah lampu itu menjadi lebih menonjol ataupun lebih terang dan lebih cantik daripada portrait biasa. Anda hanya perlu cari latar yang mempunyai cahaya yang warna-warni, maka gambar anda akan secara automatiknya menjadi lebih cantik berbanding portrait biasa. Bagaimana pula dengan video? Oppo menyediakan AI Highlight Video bertujuan memastikan subjek yang anda sedang rakam mempunyai kecerahan yang sepatutnya, termasuklah di waktu malam. Teknologi ini akan dapat diakses bila-bila masa anda mahu dengan hanya menekan butang AI di bahagian atas kamera. Kemudian, dual video tidak lagi asing untuk tujuan rakaman kamera hadapan dan juga belakang. Kebanyakannya digunakan untuk tujuan vlog, reaksi apabila anda melihat sesuatu ataupun menunjukkan sesuatu di hadapan semasa merakam video. Kami rasakan fungsi ini agak kurang digunakan. Namun, satu fungsi yang mungkin anda gunakan di suatu masa akan datang. Tidak lupa juga, walaupun kameranya tidak menggunakan penstabilan imej secara optikal, tetapi dengan penambahbaikan Ultra Steady Video 3.0, Oppo turut meletakkan fungsi penstabilan pada lensa ultra lebar bagi menampakkan lagi ia kelihatan lebih stabil dan cantik pada masa yang sama. Ini adalah ujian penstabilan imej pada Oppo Reno 5. Ini adalah penstabilan biasa. Jom. Jadi ini pula adalah Ultra Steady 3.0 daripada Oppo Reno 5. Jom. Ini pula adalah Ultra Steady Pro yang menggunakan wide angle lens. Jom. Namun, nantikan ulasan kami di masa akan datang, adakah ia betul-betul berfungsi dengan baik ataupun tidak. Perkara yang baiknya di sini adalah ia menjalankan sistem operasi terkini kalau iOS 11 berasaskan Android 11 terbaru. Kelihatan agak cukup kemas, namun seperti biasa, terdapat bloatware untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi mereka sendiri. Namun, apa yang baru adalah kini anda boleh membuat multitask dengan lebih bebas dinamakan Flex Drop, Direct Translation pada skrin menggunakan 3 jari sahaja
malah adjustable gaming touch untuk tujuan kadar responsive screen apabila bermain permua. Spesifikasi dalaman adalah seperti berikut. Snapdragon 765G yang cukup berkuasa dengan RAM sebesar 8GB dan storan dalaman 128GB. Bagi kami cukup baik, namun untuk peranti yang memfokuskan kamera, kami pasti 128GB akan lebih cepat dipenuhkan berbanding biasa. Selain daripada itu, bateri 4300 mAh menjanjikan ketahanan bateri sehari penggunaan dengan pengecasan pantas 65W VOOC dan hanya memakan masa 35 minit saja untuk penuhkannya. Bagi yang sentiasa inginkan kemudahan mengecas dengan laju, maka peranti ini boleh dimasukkan ke dalam senarai anda. Oleh kerana ia menawarkan skrin AMOLED, maka pengimbas cap jari terletak di bahagian bawah skrin. Dan jika anda ingin mengenyah kunci dengan lebih cepat, ia juga boleh dinyah kunci dengan menggunakan imbasan wajah melalui kamera hadapan. Buat masa ini, Oppo Reno 5 belum dilancarkan secara rasmi. Tetapi, apa pandangan anda mengenai peranti ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.